Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Siti Hajah binti Rosli, bernombor metrik 049583. Saya akan menerangkan bab rukuk dan bab sujud di dalam kajian teks fiqh Nusantara. Pengenalan, saya menerangkan berkenaan dengan Syekh Daud Abdullah Al-Fatani, merupakan seorang ulama di alam Melayu yang paling banyak menghasilkan karya kitab dalam pelbagai disiplin ilmu. Pada kesempatan ini, beliau telah diperkenalkan dengan karya beliau yang bertajuk Bughya at-Tullab li Murid Ma'rifah al-Ahkam bi al-Shawab. Antara tajuk yang terdapat di dalam kitab ini adalah berkenaan dengan bab solat. Bab solat ini mengandungi kedua-dua jilid kitab Bughya al-Tullab li Murid Ma'rifah al-Ahkam bi al-Shawab. Tugasan yang diberikan adalah merupakan salah satu muka surat di dalam bab solat, iaitu pada muka surat 130 jilid 1. Pada helaian tersebut mengandungi tajuk berkenaan tentang rukuk, sujud, bacaan dalam rukuk dan sujud serta berkaitan cara melakukan sujud. Oleh itu, tugasan yang diberikan adalah untuk menghuraikan lebih terperinci mengenai tajuk yang telah diberikan dalam bentuk tugasan bertulis dan pembentangan. Seterusnya, kita pergi kepada pengenalan bab rukuk dan sujud. Pengkaji telah memilih tajuk berkaitan dengan salah satu rukun solat, iaitu rukuk dan sujud. Penerangan dibuat berdasarkan kitab Bughya at-Tullab li Murid Ma'rifah al-Ahkam bi al-Shawab dan juga artikel yang berkaitan dengan sujud dan rukuk yang terdapat di dalam laman sesawang. Rukuk adalah rukun yang kelima dalam solat dan ianya seiring dengan perbuatan tamakninah. Manakala rukuk pula seterusnya, rukuk adalah dengan meletakkan kedua tapak tangan ke lututnya sementara kepala dan belakang selari dengan punggung, iaitu kadar 90 darjah. Tamakninah pula bermaksud kita diam sebentar sebelum meneruskan rukun seterusnya. Sujud pula merupakan rukun solat yang ketujuh dan sujud mempunyai 2 kali bersama tamakninah. Ada 7 anggota sujud, iaitu dahi, kedua-dua tapak tangan, kedua-dua lutut dan hujung jari kedua-dua kaki. Sujud mestilah dalam keadaan punggung lebih tinggi daripada kepala. Seterusnya adalah penerangan teks dan transliterasi berkenaan dengan bab rukuk dan sujud. Seterusnya adalah berkaitan dengan bab rukuk. Seperti mana di dalam kitab teks fiqh Nusantara, iaitu Bughya at-Tullab, di mana muka surat 130 dimulai dengan mengucap tasbih pada rukuk dan sujud seperti dibacanya pada rukuk Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi 3 kali atau 5 kali atau lebih bagi yang lain daripada imam, iaitu orang sembahyang sendiri atau imam yang redha makmumnya berpanjang-panjangan. Okey, di sini penerangan dibuat adalah bacaan tasbih ketika rukuk dan sujud. Bagi rukuk, bacaannya adalah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, yang membawa maksud Maha Suci Tuhanku yang Maha Besar dan dengan segala puji-pujiannya. Bacaan tasbih ini boleh dibaca sebanyak 3 kali, 5 kali dan tidak dihadkan berapa jumlah bacaan tasbih tersebut. Bacaan tasbih tidak dihadkan jumlahnya bagi orang yang solat secara bersendirian. Akan tetapi, bagi seseorang yang solat secara berjemaah, iaitu sebagai makmum, hendaklah diketahui dan direstui perbuatan tersebut, iaitu jumlah tasbih yang banyak oleh imamnya. Okey, muka surat seterusnya adalah bab sujud. Okey, di mana dimulai dengan dan pada sujud dibacanya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali riwayat Abu Daud dan 3 kali sekurang kamalnya, iaitu sempurnanya. Dan sunat dilebihkan orang sembahyang munfarat, iaitu sembahyang secara sendirian, dan imam yang redha makmumnya Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin.
Okey, bagi penerangannya, bagi sujud, bacaan tasbihnya pula Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang membawa maksud Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi dan dengan segala puji-pujiannya. Bacaan tasbih ini sudah memandai sempurna jika dibaca sebanyak 3 kali serta sunat hukumnya dibaca secara berlebihan jika seseorang itu solat secara bersendirian. Bagi seseorang yang melakukan solat secara berjemaah, dibenarkan berlebihan bacaan tasbih jika direstui dan diredai oleh imamnya. Contoh bacaan tasbih panjang ialah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Seterusnya adalah bab sujud juga, iaitu dan setengahnya menghantarkan dua tapak tangannya di dalam sujud berbetulan dengan dua bahunya serta dihunjurkan segala anak jarinya, lagi dijarangkan menghadapkan ke kiblat, lagi direkangkan dua lengannya daripada dua lambungnya iaitu bahunya dan di perutnya daripada pahanya pada rukuknya dan sujudnya pada laki-laki dan menjarangkan dua lututnya dan kakinya kadar satu jengkal. Penerangannya ialah kedudukan bagi seorang lelaki dalam mengerjakan solat adalah sunat ketika hendak sujud itu meregangkan kedua lutut dan kedua tapak kakinya dan meregangkan siku dari rusuk serta keadaan bagi jarinya juga hendaklah diregangkan sedikit. Menurut riwayat Bukhari daripada Abu Humaid Al-Sa'idi, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sujud dan menghadapkan anak-anak jari kakinya ke kiblat. Ketika solat bagi seorang lelaki diharuskan menjarakkan kaki kanan dengan kaki kirinya dalam kadar satu jengkal. Seterusnya iaitu bersalahan bagi perempuan dan khunsa, sunat keduanya menghimpunkan setengah akan setengahnya seperti barang yang tersebut dahulu dan dihubungkan dengan keduanya orang yang bertelanjang, dan demikian lagi sunat menghadapkan anak jari kedua kakinya ke kiblat. Huraiannya adalah berbeza pula di keadaan sujud dan rukuk bagi seorang perempuan, iaitu sifat sujud bagi perempuan adalah sedikit berbeza. Bagi perempuan, kedua-dua kakinya hendaklah dirapatkan ketika sujud. Hukumnya adalah sunat hai'ah. Seterusnya menurut riwayat Al-Baihaqi daripada Al-Bara' bin Azib, beliau berkata, adalah Rasulullah SAW ketika baginda sujud lalu meletakkan kedua-dua tangannya ke bumi, baginda menghadapkan kedua-dua tapak tangannya dan anak-anak jarinya ke kiblat. Bagi bab duduk di antara dua sujud, dan setengahnya membaca doa pada duduk antara dua sujud seperti dibacanya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, dan ditambahi Imam Ghazali wa'fu anni, riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Dan sunat ia duduk iftirash, demikian lagi pada duduk tasyahud awal dan duduk kemudian daripada sujud yang kedua yang ia berdiri daripadanya, dan duduk tasyahud akhir bagi orang yang berkehendak sujud sahwi. Okey, bahagian penerangannya adalah ketika duduk di antara dua sujud, bacaan doa itu adalah seperti Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini pada asalnya. Menurut riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, bahawasanya Imam Ghazali telah menambahkan perkataan wa'fu anni selepas perkataan wahdini. Selepas perkataan wa'afini. Seterusnya, bacaan dalam solat ketika duduk di antara dua sujud adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Hukumnya sunat jika duduk iftirash pada tasyahud awal dan duduk yang kedua ketika sujud sahwi. Seterusnya adalah berkenaan dengan bab
duduk iftirash. Okey, maka sekaliannya itu sunat ia duduk iftirash, iaitu duduk di atas kaki kirinya dan didirikan anak jari kaki kanannya. Okey, bagi kedudukan duduk iftirash adalah dilakukan secara iftirash, iaitu membaringkan tapak kaki kiri dan duduk di atasnya sementara tapak kaki kanan ditegakkan dengan anak-anak jari dihadapkan ke kiblat. Kedua-dua tapak tangan diletakkan di atas kedua-dua peha dengan hujung jari berada hampir dengan pangkal lutut. Bab duduk istirahah dan adalah ia istirahah itu duduk penceraian antara 2 rakaat, bukan daripada rakaat yang kedua atas qaul, iaitu kata yang sahihnya seperti duduk tasyahud awal jua. Okey, di mana duduk istirahah yang dimaksudkan adalah duduk yang ringkas sebelum bangun ke rakaat kedua atau keempat, selepas sujud kedua bagi rakaat pertama dan ketiga jika solat 4 rakaat. Duduk istirahat ini hukumnya adalah sunat berdalilkan hadis dari Malik bin Al-Huwairis Al-Laitsi yang menceritakan bahawa ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat ketika baginda berada dalam rakaat yang ganjil dari solatnya. Baginda tidak bangun untuk ke rakaat seterusnya setelah bangkit dari sujud kedua, melainkan setelah duduk terlebih dahulu. Riwayat Imam Al-Bukhari, Abu Daud, An-Nasai dan At-Tirmizi. Seterusnya, dan sunat tatkala ia hendak berdiri daripada duduknya atau daripada sujudnya, itu sama ada duduk istirahah atau daripada duduk tasyahud awal, ia bertolakan atas bumi dengan 2 tapak tangannya kerana bahawasanya menghingga-hinggakan pada khusyuk dan tawaduk dan lagi menolong bagi orang yang sembahyang pada bangunnya. Sebelum berdiri disunatkan duduk istirahah, iaitu duduk sebentar. Cara duduknya adalah seperti duduk iftirash. Kemudiannya hendaklah seseorang itu bangun semula untuk rakaat seterusnya daripada duduk antara 2 sujud maupun duduk tasyahud awal dengan cara bangun iaitu menekap tapak tangan di lantai dan terus bangun. Perbuatan ini lebih memudahkan seseorang untuk bangun daripada duduk istirahah serta khusyuk dalam solatnya. Terusnya adalah berkenaan dengan bab duduk tawarruk. Okey. Dan sesetengahnya iaitu ia duduk tawarruk pada tasyahud yang mengiringi salam, iaitu dikenakan punggung kirinya ke bumi dan didirikan anak jari kakinya yang kanan dan dikeluarkan kaki kirinya di bawah betis kanannya, iaitu berkenaan dengan teks ini adalah menceritakan bagaimana keadaan duduk tawarruk. Okey, sebagai penerangan, iaitu manakala ketika tasyahud akhir, keadaan duduk tersebut adalah seperti duduk tawarruk, iaitu duduk di tempat duduk dan tidak duduk di atas kaki kiri seperti mana duduk iftirash. Tapak kaki kiri sebahagiannya dimasukkan ke dalam kaki kanan, manakala kaki kanan terus tegak ketika duduk tawarruk. Seterusnya adalah berkenaan dengan kedudukan tangan, dan setengahnya menghantarkan 2 tangannya, yakni 2 tapak tangannya di dalam tasyahud di atas 2 pehanya, sekira-kira berbetulan anak jarinya tepi 2 lututnya serta digenggam segala anak jarinya yang kanan pada tasyahudnya, melainkan telunjuk, maka dihunjurkan dia dan sunat mengangkatkan dia tatkala mengata ilallah, berkata kepada Allah, serta dicenderungkan sedikit supaya menghadapkan ke kiblat kerana mengikut perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penerangannya adalah ketika duduk antara 2 sujud, duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir, disunatkan meletakkan kedua belah tangan, yakni 2 telapak tangan serta perut jari-jari di atas kedua belah kaki, iaitu peha. Tangan kanan diletakkan di atas peha kanan, manakala tangan kiri di atas peha kiri. Sekira-kira hujung jari-jari tangan itu diletakkan berdekatan hujung lutut atau tepi lutut. Berbeza sedikit dengan keadaan tangan ketika tasyahud akhir, iaitu menggenggam sedikit tangan kanan dan disunatkan untuk menegakkan jari, iaitu mengangkat jari telunjuk kanan dan sedikit cenderung ketika mengucap syahadah.
Selain itu, kita menceritakan tentang tujuan angkat jari telunjuk. Di dalam teks fik tersebut, dia menceritakan dan mengasatkan, iaitu diniatkan, dan mengadakkan, iaitu menyinari Tuhan yang disembah, makan dihimpun pada tauhidnya antara itikad, iaitu hati, dan qaul, kata-kata, dan fi'al, perbuatan. Dan hikmah ditentukan dengan telunjuk akan yang demikian itu kerana bahawasanya ia berhubung dengan urat hati, maka adalah mengangkatkan dia itu sebab bagi menghadirkan hati dan dikekalkan dia hingga berdiri atau aslam, iaitu berserah diri, dan makruh menggerak-gerakkan dia. Bagi penerangannya pula, tujuan mengangkat jari telunjuk ini adalah untuk membuktikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh hati. Ia diangkat apabila sampai kepada lafaz syahadah yang menunjukkan bukti penyembahan hamba kepadanya dengan seluruh hati, kata-kata, dan perbuatan seseorang. Seterusnya, makruh hukumnya menggerakkan jari kerana terdapat hadis menunjukkan baginda hanya menunjuk dengan jari telunjuknya tanpa menggerakkannya. Hadis riwayat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu secara jelas menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menunjuk dengan jari telunjuknya tanpa menggerakkannya. Sebagaimana lafaz hadis tersebut, beliau mengisyaratkan dengan jarinya dan tidak menggerak-gerakkannya. Kedudukan ibu jari kanan. Okey. Bermula yang terlebih afdal bahawa digenggamkan ibu tangannya pada lambung telunjuknya serta dihantarkan dia di bawah telunjuknya atau di tepinya, atau dikhilafkan, yakni dipertemukan hujung ibu tangan dan hujung jari tengahnya dan dihantarkan dia di atas jari tengahnya, maka hasillah asal sunatnya dengan satu daripada kaifiat itu. Dalam kes mengangkat jari ketika tasyahud akhir, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat, baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat jari telunjuknya ketika tasyahud akhir. Caranya ialah menggenggam tiga jari paling kanan dan kemudiannya ibu jari diselarikan di bawah jari telunjuk. Ketika melakukan isyarat dengan jari telunjuk kanan, ibu jari kanan boleh diletakkan dengan pelbagai cara. Yang pasti, kesemuanya cara itu kaifiat di atas tetap menepati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta akan beroleh ganjaran sunnah tersebut jika dilakukan kerana kesemua cara tersebut telah sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, dan ibarat khatib, bermula yang afdalnya digenggamkan ibu tangan di tepinya seperti dihantarkan di bawah telunjuk atau di atas tepi telunjuk kerana mengikut perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau seperti mana yang diketahui, sebagaimana yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Az-Zubair daripada bapanya radhiyallahu anhuma, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda duduk berdoa, iaitu tasyahud, baginda meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya, manakala tangan kirinya di atas paha kirinya, dan baginda membuat isyarat dengan jari telunjuk baginda, dan baginda meletakkan ibu jari di atas jarinya yang tengah, manakala telapak tangan kirinya menyentuh lutut kiri baginda. Hadis riwayat Muslim. Cara kesimpulannya, mengkaji mendapati rukun solat mengikut tertib merupakan suatu perkara yang paling penting dalam mencapai syarat sah solat. Penerangan berkaitan dengan rukun solat ini menggambarkan bahawa wajib menunaikan solat fardu dengan kaedah yang telah digariskan oleh Islam mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.